Secara ringkas ya, sekiranya anda ingin melakukan handbook selain daripada terma-terma ataupun benefit-benefit tadi, sebenarnya konten di dalam employee handbook itu meliputi banyak perkara ya, antaranya adalah eksekutif ini ya. Okey. Apakah konten yang dicadangkan yang kita akan masukkan di dalam employee handbook? Okey, pertamanya dari segi company policies, prosedur, benefit, pengharapan syarikat ya terhadap kontrak yang kita telah buat antara kaki tangan dan syarikat, dan juga apakah dia tingkah laku ataupun kepakaran atau kualiti yang sewajarnya yang kita mahukan daripada kaki tangan kita ya. Okey, antara item-item yang dicadangkan ada di dalam handbook antaranya adalah welcome message daripada presiden ataupun CEO syarikat, sejarah syarikat, vision, mission, values, overall goals dan company's commitment towards employees ya, dan juga code of conduct dan our business ethics. Okey, dari segi introduction and purpose of the employee handbook ya, kita boleh ceritakan di dalam buku tersebut. Contohnya di sini kita boleh bagi introduction, mengatakan bahawa buku panduan syarikat ini masukkan nama syarikat anda, selanjutnya disebut sebagai nama syarikat anda ataupun disebut juga syarikat, menetapkan dasar, prosedur, faedah dan keadaan kerja yang akan diikuti oleh semua pekerja sebagai tata cara pekerjaan pekerja-pekerja di syarikat. Okay, ini boleh dimasukkan under introduction dan purpose of the handbook. Okey, dari segi welcome message untuk daripada majikan ya, kita boleh masukkan beberapa kata aluan seperti dengan sukacitanya saya mengalu-alukan anda ke nama syarikat. Matlamat kami adalah untuk membina perkongsian yang kuat berdasarkan kepercayaan, memastikan keselamatan, kebolehpercayaan dan kecekapan dengan pemikiran untuk membangunkan kekitangan yang fokus ya, untuk sama-sama berkongsi, mengemeling tenaga dan pemikiran dengan pihak pengurusan. Okay, saya berkomitmen untuk sama-sama berkongsi keuntungan dan kebaikan syarikat bersama-sama anda. Saya akan sentiasa prihatin untuk sentiasa memenuhi keperluan pembangunan modal insan seiring dengan keperluan teknologi dan keupayaan syarikat. Okey, dari segi sejarah syarikat ya, anda boleh detailkan berkaitan perubahan syarikat dari mula syarikat dibangunkan, termasuk produk-produk yang anda keluarkan, dan juga dimasukkan juga gambar dan juga latar belakang pengasas dan kaki tangan penting di dalam syarikat. Secara ringkas ni anda boleh paparkan profil syarikat di sini ya. Okey, on company's vision dan mission ya. Okey, sebenarnya vision itu adalah satu ayat ya, di mana di dalamnya terkandung tanggapan dan pandangan yang jauh dan mendalam ya, terutama yang berkaitan dengan perkembangan masa depan dan sebagainya sebagai wawasan anda. Di mana mission pula merupakan apa yang syarikat mesti buat untuk mencapai matlamat di atas, untuk mencapai misi di atas. Maksudnya apakah perkara-perkara ataupun tindak-tindakan yang menyokong untuk mencapai matlamat di atas, iaitu tugas khusus yang dipertanggungjawabkan kepada atau yang akan dilakukan oleh seseorang atau sesuatu kumpulan. Okay, anda define ya mengikut nature of business syarikat anda di dalam dan yang akan dimasukkan di dalam employee handbook juga. Okay, on company's values ni, mungkin di dalam tu juga anda memberi kata-kata pematuhan kepada nilai-nilai moral dan prinsip etika yang kukuh. Contohnya mungkin dari segi teamwork, dari segi kerjasama dengan pihak syarikat.
Okey, antaranya iaitu integriti ya, berkaitan dengan pematuhan kepada nilai-nilai moral dan prinsip etika yang kukuh. Keduanya dari segi sinergi ini menanamkan semangat berpasukan, kebersamaan dan sebagainya. Kemudian dimasukkan juga etika-etika untuk mencapai kecemerlangan, iaitu pencapaian dan penyampaian tinggi yang akan menghasilkan kejayaan gemilang dalam semua aspek. Kita juga memasukkan kata-kata atau ayat-ayat untuk mengajak mereka ya melakukan kerja-kerja untuk memenuhi keberkesanan melalui pemacuan secara holistik oleh komuniti syarikat dalam mengintegrasi dan mengimbangi bidang ekonomi, sosial dan alam sekitar, di mana kita memberitahu ya bahawa syarikat kita ini juga bertanggungjawab kepada komuniti di luar sana ya, bukan setakat fokus kepada kaki tangan sahaja ataupun bukan setakat mengejar keuntungan sahaja ya. Seterusnya dari segi overall goals. Overall goals ni juga anda boleh masukkan matlamat keseluruhan syarikat ya. Antaranya objektif strategi yang ditetapkan oleh syarikat untuk menggariskan hasil yang diharapkan dan membimbing usaha pekerja. Kita boleh beritahu ya, kita komited untuk memperbaiki metod kerja, mengambil tahu kesihatan kaki tangan. Kita juga akan enforce latihan berkala dan kita sentiasa akan prihatin untuk memberi pampasan yang terbaik untuk kaki tangan. Dan kita juga akan cuba meningkatkan aktiviti Be Kind kepada kaki tangan. Aktiviti Be Kind ini merupakan mungkin penghargaan Employee of the Year, Employee of the Month, ucapan hari jadi, ucapan kelahiran anak dan sebagainya. Okey, seterusnya komitmen kepada employees. Komitmen kepada employees ini kita beritahu juga kita sentiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, dan antaranya adalah kita lampirkan ya yang terma-terma skim of service dan juga pampasan yang saya telah bagi penerangan tadi ya. Okey, seterusnya berkaitan Code of Conduct and Business Ethics. Okey, Code of Conduct and Business Ethics ni kita kena memberitahu bahawa etika-etika syarikat kita apa ya sebenarnya. Di mana secara dasarnya Code of Conduct and Business Ethics ini adalah berkaitan sekumpulan peraturan yang menghuraikan tanggungjawab dan amalan yang betul oleh kaki tangan syarikat terhadap syarikat selaras dengan etika syarikat. Okey, jadi di dalam situ juga kita memberi sedikit keterangan ya bahawa pekerja dan pihak pengurusan sebenarnya akan sentiasa sama-sama menggembling tenaga ya untuk menyokong kepada peraturan ataupun etika-etika bisnes seperti memberi yang terbaik di dalam setiap produk yang dikeluarkan, sentiasa menjaga keseluruhan kualiti produk ya, contohnya tidak ada sedikit pun defect ataupun kerosakan kepada produk yang kita keluarkan. So perkara-perkara ini kita kena huraikan sebersedikit di dalam employee handbook ya. Okey, itu sahaja di dalam employee handbook untuk eksekutif ya. Di next video saya akan beri keterangan pula berkaitan dengan konten di dalam employee handbook untuk non-eksekutif. Okey, ini sahaja keterangan berkaitan dengan apa yang perlu ada di dalam employee handbook ya. Okey, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng supaya anda boleh mendapat notification untuk video tutorial saya seterusnya. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.